Okay, ni boleh nampak lah. Boleh. Lah cikgu buka buku teks lah. Sebab cikgu nak tulis je, bila tak slide show tak boleh nak conteng. Okay. Awak boleh rujuk buku teks awak jugalah. Sebenarnya hari ni cikgu nak sambung sikit saja tentang fisik HMDs dan ada beberapa tugasan yang cikgu nak terangkan. Okay. Kita pergi pada pada hari ini kita nak tengok pada aplikasi HMDs. Kita tengok terus pada aplikasi. Okay, kita semalam stop dekat sini. Okay, awak dah tengok ini kan, keadaan keapungan. Okay, dia ada 3 jenis keadaan keapungan, sama ada dalam keadaan pedun ataupun objek bergerak ke bawah dengan pejutan A ataupun objek bergerak ke atas dengan pejutan A. Dia menggunakan konsep sebenarnya keseimbangan daya lah. Kalau yang ini besar sikit skrin. Okey. Ini antara contoh lah kalau kita lihat daya yang bertindak ke atas sebuah kapal. Okey, kalau awak lihat, kalau kapal di sini dia guna kapal ni, kalau awak tengok kapal tu dia tenggelam. Awak tengok dia tak tenggelam penuh kan. Ni paras ni, nampak paras dia. Takat tinggi ni saja, okey. Jadi bahagian kapal yang terendam itu saja yang menyesarkan air. Okay. Jadi bila kita kata kapal berada dalam keseimbangan daya, maka daya paduan adalah sifar. Okay. Jadi berat kapal sama juga dengan daya apungan lah. Maksudnya yang situasi pertama tadi lah situasi yang pertama. Okay. Jadi daya apungan sama juga dengan berat air yang disesarkan. Jadi kalau oleh itu berat kapal, kalau kita nak tahu berat kapal sama juga dengan berat air laut yang disesarkan. Jadi kalau ada permasalahan, penyelesaian masalah, kita nak cari berat kapal, kita cari berat air laut yang disesarkan. Okay, ataupun satu informasi yang kita boleh tahu, ini yang pertama. Satu lagi, isi padu air laut yang disesarkan sama juga dengan isi padu bahagian kapal yang terendam itu sahaja. Yang terendam dalam air laut. Okay. Jadi hal ini menunjukkan objek yang terapung dalam air perlu menyesarkan satu kuantiti air yang mesti beratnya sama dengan berat objek lah kalau dia berada dalam keseimbangan daya. Jadi kalau sebenarnya kapal memang guna keseimbangan daya lah, baru dia boleh terapung di atas air kan. Okey, jadi kita tengok apa aplikasi HMDs dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk pengetahuan awak, ada sejenis alat yang menggunakan prinsip HMDs. Dia guna prinsip HMDs. Alat ini dinamakan hidrometer. Alat ni guna untuk apa? Untuk mengukur ketumpatan cecair. Maksudnya kita sebelum ni awak belajar ketumpatan ada formula, kita boleh kira kan. Tapi ada sejenis alat yang kita boleh secara terus kita boleh ukur berapa ketumpatan cecair. Itu dinamakan hidrometer alat ni. Alat ni dia akan terapung pada aras kedalaman yang berbeza. Dia terapung, konsep sistem dia maksudnya ada daya apungan, kuning semua pula. Okey. Dia ada terapung pada aras kedalaman yang berbeza. Okey. Mengikut ketumpatan yang berbeza lah. Okey. Jadi apabila dia terapung pegun dalam satu cecair, berat cecair yang disesarkan sama konsep macam HMDs lah. Bila dia masuk ke hidrometer akan ada berat cecair yang disesarkan. Okey. Jadi berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan berat hidrometer. Ini konsep, ini dia yang menggunakan prinsip HMDs. Ini prinsip HMDs kat sini.
Okey. Jadi kalau cecair yang kurang tempat, bahagian hidrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar kalau kurang tempat, kan? Kalau lebih tempat, sesaran air dia akan kurang lah. Okay, dan sebaliknya. Okay. Jadi hidrometer ni selalunya guna kat mana? Kebanyakannya selalunya kita guna di kilang pembuatan susu. Dia nak tengok kecairan susu. Ya, sama ada susu ni dihasilkan bertempatan pekat ataupun cair. Ya, kalau pekat, cecair tu dia ketempatan dia akan jadi lebih tinggi. Ya. Jadi ini alat yang digunakan. Contoh kalau dekat kilang tu kita nampak macam ni lah yang sebenar ni. Okay. Yang ni contoh lah. Kalau yang ni dia lebih tumpat lah. Yang ni dia kurang tumpat. Okay. Jadi kalau awak tengok macam ni lah. Kalau cecair ketepatan tinggi, okay, daya apungan dia terapung lebih tinggi. Kalau ketepatan rendah dia akan lebih tenggelam. Okay, yang ini contoh kalau kita guna hidrometer di makman. Okay, jadi kita tengok aplikasi lain. Sebelum cikgu nak cerita Cartesian diver ni, guna awak tengok contoh-contoh lain. Okey, kita ada contoh kapal selam. Okey. Ini contoh kapal selam. Tangki balas yang terdapat dalam kapal selam. Prinsip kerja tangki balas ni adalah mirip pada prinsip kerja penyelam Cartesian. Cikgu nak cerita sikit tentang penyelam Cartesian ni. Okey. Sebelum tu awak tengok video ni ya. Okey. Kita tunjuk satu video. Okey, boleh nampak? Okey, nampak. Besar kan? Okey. Cuba tengok.
Okay, semua dah tengok tadi kan? Okay, nampak tadi dah kan? Okay, apa tu Cartesian diver? Kita tengok balik. Apa yang awak nampak tadi? Okay, sama macam dalam buku teks ni. Okay, kalau dekat Mama ni dia guna tabung uji ya. Kalau tadi sebenarnya kita boleh guna alat-alat yang biasa berada di rumah. Apa konsep Cartesian diver ni? Penyelam Cartesian. Okay, dia menggunakan prinsip Archimedes, di mana kalau awak tengok, okay, highlight sini. Okay, apabila kalau kita tengok, apabila tabung uji terperangkap di permukaan air, akan ada udara terperangkap. Macam tadi dia guna straw lah. Maksudnya ada udara yang terperangkap dalam straw tersebut. Jadi apabila tabung uji ni terapung, bila ada udara ni dia akan terapung di permukaan air. Jadi ketika itu jumlah berat tabung uji dan berat air dalam dia adalah sama waktu tu. Waktu di atas, dia terapung, dia naik atas tadi kan. Tapi bila awak beri tekanan, tekanan pada dinding botol menyebabkan air akan ditolak masuk. Air akan masuk bila awak picit, air masuk. Jadi bila air masuk, dia memenuhi ruang yang ada. Jadi berat air yang terkandung dalam tabung uji akan bertambah. Okay. Jadi apa yang akan berlaku? Berat tabung uji ni, berat air yang jumlah berat tabung uji dan berat air di dalamnya melebihi daya apungan tadi. Okay. Jadi menyebabkan, ini konsep yang ketiga tadi ya. Bila berat tabung uji dan berat air dalamnya melebihi, jadi dia akan menyebabkan objek tersebut jatuh ke bawah. Maksudnya berat dia lagi besar daripada daya apungan. Jadi bila lagi besar, menyebabkan dia tenggelam ke bawah. Dia bergeraklah dengan percutan ke bawah, situasi yang ketiga. Kalau yang ni tadi, ini W sama dengan FB. Okay? Jadi itu dia konsep penyelam Cartesian ni. Dan untuk tangki balas kapal selam, dia adalah konsep dia sama macam penyelam Cartesian. Okay. Ni ada mengenai bela udara panas. Ni ada sedikit tugasan kat sebenarnya cikgu nak awak buat. Okay, nanti dulu cikgu terangkan last habis ni dulu. Kita pergi contoh beberapa soalan lah. Jadi kalau dalam penyelesaian masalah, okay, yang melibatkan pengiraan, okay, selalunya kita akan konsep yang awak kena tahu dua ni. Yang pertama, apabila satu objek berada dalam bendalih, awak kena tahu mind setting dalam kepala. Okay, dah faham konsep daya apungan. Okay, sama juga dengan berat bendalih yang disesarkan, iaitu FB sama dengan rho VG. Tahu ni dalam video cikgu sebelum ni cikgu dah terang macam mana terbitnya formula ni. Okay, kalau tak faham lagi PM cikgu lah. Biasa cikgu tak faham lagi ni. Okay, kemudian apabila satu objek terapung pegun dalam satu bendalih, kalau dalam keadaan pegun, situasi yang pertama tadi, daya apungan sama dengan berat objek, W sama dengan FB. Okay, jadi dia akan sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Sebab apa kita banyak tengok formula yang kedua ni? Sebabnya selalu kebanyakan objek banyak yang terapung. Kita banyak tengok situasi objek yang terapung pegun. Okay, kita pergi tengok contoh satu soalan ni. Okay, dalam buku awak. Okay, Raja 2.41 menunjukkan garis L pada sebuah bot. Okay, isi padu bot di bawah garis tersebut ialah 2.83. Isi padu yang sini saja yang tenggelam ni. Yang ini, isi padu yang ni 2.83. Okay, di bawah garis tu. Okay, jadi dia kata jisim bot ialah 600 kg. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot? Maksudnya kita kena tahu jumlah sekali dengan penumpang, berat muatan dalam bot tu. Okay, dia beri maklumat ketumpatan air, rho dengan percutan graviti. Okay, jadi langkah penyelesaian ni macam biasa. Kena pasti masalah.
Okey, langkah pertama kena pasti masalah. Masalah pertama kita nak cari nilai B. Berat muatan lah, kita ambil simbol B. Kita nak cari B. Okey, kemudian kita kena pasti maklumat yang diberi. Apa yang diberi? Kita ada isi padu bawah bot. Okey, garis L. Kemudian dan kita sedia maklum bila beri isi padu bot di bawah garis L, bermaksud isi padu tersebut adalah sama juga apa dia? Isi padu air yang disesarkan. Kita tak ambil isi padu satu bot lah. Kita ambil isi padu air yang disesarkan. Isi padu air yang disesarkan nak tahu macam mana? Yang tenggelam itu sahaja. Jadi dia samalah nilai ni, L dengan V ni sama. So L sama juga dengan V tu tadi. Okay, ketumbatan air dah ada, percuitan graviti dah ada, jisim dah ada. Okay, jadi kena pasti apa rumus kita nak guna. Kita tahu kalau berada dalam terapung, begun, simpangan daya, jadi W sama juga dengan FB, daya apungan. Okay. Dan W kita sekarang ni, kita sama dengan muatan. Kita nak cari W sama dengan muatan, muatan berat, muatan maksimum tu. Kita tak tahu berapa. Okay, sama dengan FB ni, daya apungan ni sama juga dengan berat air yang disesarkan. So kita ambil rho VG. Okay, jadi awak boleh selesaikan, masukkan formula ni tadi. Ini dalam ni lah. Okay, ni dia cari W dulu. Jangan pening ni dia kira asing lah. Ingat G adalah 981 cikgu. Kenapa dia darab dengan G? Jangan dah lupa tu W sama dengan mg. Ni kena ingat kena tahu dah mahir dah. W sama dengan mg. Okay. So darab. So ini adalah W tambah B. Okay, dan kita masukkan semua nilai tadi. Dapatlah jawapan. Okay. Sama juga soalan nombor 2. Okay. Rakit terapung. Okay. Jisim rakit 54 kg. Ketepatan air 1080 kg per meter padu. Okay. Berapakah berat rakit? Dia nak berat. So berat yang normal. Normal berada dalam keadaan normal dalam bukan tenggelam ke dalam air ke tak. Berat rakit tu saja. So macam biasa W sama dengan mg lah. Cari je berat biasa. Okey, bandingkan berat rakit dengan berat air laut yang disesarkan. Okey, jadi isi padu air yang disesarkan adalah V. Okey. Maaf, sorry cikgu tengok jawapan C pula. Jawapan B ya. Pelik ada pengiraan. Dia soalan dia nak suruh bandingkan saja. So bandingkan berat rakit dengan berat air laut. So perbandingan ni sama ada kalau sebut banding ni sama ada awak jawab lebih besar ataupun lebih kecil, lebih kecil ataupun sama. So kita tengok, adakah berat rakit? Okay, berat rakit kita tahu sama dengan daya apungan. W sama dengan FB. Okay, sebab dalam keadaan keseimbangan kan. Okay, jadi menurut prinsip Archimedes, daya apungan sama juga dengan berat air yang disesarkan. Jadi berat rakit, apa jawapan dia? Berat rakit samalah dengan air laut yang disesarkan. So jawapan dia yang ini. Jawapan dia sama. Berat rakit sama. So baru boleh hitung. Sama dengan W sama dengan FB. Ini sama dengan FB kan, rho VG. Okay, jadi masukkan saja nilai. Kita nak cari isi padu, cari nilai V lah. Okay, dapat 0.05 meter padu. Okay, selesai. Okay, jadi untuk tugasan hari ni, apa cikgu nak awak buat? Okay, pertama sekali awak tengok ni sebab kita kena ada satu tugasan untuk PBD. Okay, untuk penilaian PBD awak. Okay, jadi cikgu nak ada satu projek untuk awak sebenarnya. Ni Cartesian diver ni. Okay, penyelam Cartesian ni. Okay, apa yang cikgu nak awak buat? Tadi awak dah tengok video kan? Okay, jadi cikgu nak awak membina. Awak buat aktiviti 2.11 ni di rumah. Okay, awak membina penyelam Cartesian. Okay, untuk menunjukkan prinsip kerja tangki balas. Okay.
Okay, kaedah dia macam mana? Okay, kita kat rumah tak ada tamu uji lah. Jadi cikgu nak awak ubahlah seperti mana contoh video yang cikgu tunjukkan tadi. Ada banyak kaedah kita boleh guna. Sama ada guna kulit kertas, straw. Ada dulu cikgu pernah buat cikgu guna penutup pen. Ada banyak kaedah. Okay. Kalau awak Google ada banyak kaedah cara boleh buat penyelam Cartesian. Cumanya macam mana awak nak present kat cikgu? Nak tunggu kat sekolah ke tunjuk? Kalau nak tunggu lambatlah. Okay, jadi kaedahnya cikgu minta awak membina Cartesian diver dan membentangkan pada cikgu secara bentuk multimedia lah. Tahu multimedia ni? Jadi sama ada yang terbaik tadi macam contoh tadi dalam bentuk video lah. Okay, dalam bentuk video. Okay, maksudnya awak record, awak buat dalam bentuk video. Awak sendiri yang kena buat, bukan ambil video orang lain buat. Awak sendiri yang buat. Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Jadi dalam pembentangan awak tu, awak kena tunjuklah hasil dia, awak berjaya ke tidak. Awak tunjukkan sama ada prinsip tu. Mula ketika dia terapung dan kemudian ketika ia tenggelam. Tabung uji tu tenggelam. Kalau sini tabung uji lah, tabung uji tu tenggelam. Okey, dalam dua keadaan tu. Ya. Okey. Okey, tugasan ni cikgu beri tempoh. Okey, sebab ni nak buat video dalam seminggu boleh? Ada masalah tak kalau dalam 1 minggu? InsyaAllah boleh. Boleh ya? Okey. Kita tengok dulu dalam seminggu ni, tengok berapa orang yang dapat hasilnya dulu. Okey. Kemudian untuk satu lagi tugasan, okey. Sebab yang ni sebenarnya cikgu nak awak cari maklumat. Okey, dalam nota awak, ni buat dalam nota. Okey, dalam nota. Cikgu nak, awak tengok yang ini. Cari maklumat tentang aplikasi prinsip Archimedes. Kalau ni nak kena buat gallery work, bentang dalam multimedia. Okey, tapi tak ada sebab awak dah nak buat yang projek tu. Okey, jadi cikgu nak, setiap satu ni semua ada video. Cikgu nak setiap satu ni awak bentangkan dalam bentuk penulisan sahaja. Terangkan kalau untuk kapal laut dan garis plimsoll ni bagaimana ia menggunakan prinsip Archimedes. Ada 3 lah. Satu kapal laut dengan garis plimsoll, kapal selam dan yang ketiga belon udara panas. Kat sini pun dia ada info dah sikit. Cumanya cikgu nak awak bentang dalam bentuk esei lah. Maksudnya dalam bentuk esei. Okey. Dan cikgu nak awak tulis yang ini, tulis dalam buku nota. Okey. Dan tugasan yang ini kali ni cikgu nak yang untuk 3 ni belon udara panas, kapal selam dengan kapal laut dengan garis plimsoll ni kalau dah siap hantar screenshot pada cikgu, hantar gambar. Okey, 3 esei ni awak hantar pada cikgu. Jelas tak? Cikgu jelas. Jelas ya? Okey. Okey, yang kerja lain, setakat ni tak adalah. Okey. Nanti yang untuk latihan lain, ini awak boleh cuba buat. Cikgu tak, yang awak boleh buat ni sekali ikut ni sekejap je ni. Okay, hitungkan daya apungan. Ini simple je tugasan ni. Nampak je gambar otak ni. Sekejap je ni. Okay. Okay. Untuk dalam modul tu cikgu akan maklumkan kemudian. Cikgu akan bila habis prinsip menuli, baru kita akan selesaikan awak punya, baru awak akan buat modul. Okay. Jadi minggu depan insyaAllah kita masuk Bernoulli Principle lah. Okay. Ada sebarang persoalan tak? Ada sebarang persoalan? Mu'i, Danish. Danish okey Danish? Cikgu, buat yang 3-3 tu buat kat buku apa? Buat dalam buku nota.
Isi pasal apa? Esei pasal mengenai kapal laut garis pinsol. Awak tengok rujuk buku teks tu, muka surat 75. Okey. Kalau awak tengok tu dia tujuan aktiviti tu mencari maklumat tentang aplikasi prinsip HMDis. Jadi cikgu nak awak cari tentang kapal laut dan garis pinsol tu, apa yang aplikasi prinsip HMDis yang digunakan dalam kapal laut dan garis pinsol tu. Tak panjang sebenarnya, pendek je ringkasannya. Dia kalau macam kalau kita exam ni, kalau keluar ni dalam 4 markah macam tu. Sebab ni awak kena cari dan buat supaya nanti kalau ada diminta penerangan, kaitkan kapal laut dengan garis pinsol dengan prinsip HMDis. Tahu nak terangkan macam mana. Okey. Kapal selam. Okey. Boleh Danish? Jelas Boleh. Panas. Kalau ikut dalam buku ni dia suruh awak bentang dalam bentuk multimedia. Cikgu tak nak lah sebab awak dah buat yang cikgu minta awak buat yang penyelam Cartesian tu ya. Okey, cikgu nak awak bentang dalam bentuk esei sajalah. Esei dalam buku nota. Buat dalam buku nota. Dah selesai, screenshot pada cikgu. Okey, screenshot hantar pada cikgu. Okey. Cikgu segala tugasan awak semua cikgu tahu siapa yang hantar tak hantar. Kalau cikgu tak reply tu ke, awak jangan risaulah kerana cikgu tanda. Tapi kadang bila dah penuh sangat dalam WhatsApp cikgu tu, kadang cikgu itulah dah buka, kemudian cikgu dah tutup, cikgu dah lupa kan. Tapi sebenarnya cikgu ada tanda. Awak jangan risaulah. Okey. Ada lagi sebarang persoalan? Naik prinsip HMD atau soalan-soalan yang lain? Ada. Zahin kerana line putus-putus sikit kan. Zahin ni awak ada tak Zahin? Line tak berapa clear. Okey, dan untuk awak hari ni punya meet cikgu record. Okey, dan insya-Allah kalau awak nak mungkin cikgu akan upload nanti dalam bentuk YouTube dan cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Kalau awak nak tengok balik lah apa yang cikgu ajar tadi. Untuk dan juga untuk kawan-kawan yang lain lah yang tak masuk tu. Okey, cikgu record hari ni kita punya Google Meet. Okey. Kalau tak ada apa masalah kita berhenti setakat ni. Lain? Ada lain? Soalan lain? Fatihah, Tira, Syafizul, Syafi. Tak ada cikgu. Tak ada dah. Okey ya. Okey, jadi kalau tak ada apa kita berhenti dulu setakat ni. Rajin-rajin lah belajar di rumah. Ya, Najmi ada tak lagi? Ada kat sini. Ada. Dalam rumah. Dalam rumah. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Okey. Kalau ada cikgu nak buat Google Meet, cikgu maklumkan nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu.